Nah, pertama, prihatin dengan murid-murid kita. Sangat, tu yang pertama. Perlu alert. Okey. Kedua, contohnya. Okey, tu ambil contoh lagi. Contohnya budak tu sangat nakal lah. Sangat nakal. Dia tak nak buat kerja. Macam mana lagi ya? Dia memang dia tak nak, bila cikgu masuk dia tak nak ambil perhatian, dia tak nak ambil tahu. So, apa yang cikgu perlu buat? Cikgu kena tackle dia. Macam mana cikgu? Ciri pertama lah apabila ingin menceburi ingin menceburi bidang perguruan ataupun bidang pendidikan ini, satu yang utama adalah perasaan minat. Kena ada kemahuan terlebih dahulu, kena ada minat terlebih dahulu, dan guru ini dia perlu mempunyai apa kita kata passion, keazaman, iltizam untuk membantu orang yang diajar. Bila kita sebut orang yang diajar, maksud saya dekat sini, kalau macam kita dulu semasa saya sendiri menjadi seorang anak murid, saya selalu berangan untuk menjadi guru. Saya gembira untuk mengajar. Terutamanya guru ini berperanan sebagai pembimbing kepada anak-anak muridnya di dalam kelas. Selain daripada itu, guru juga merupakan role model kepada anak-anak muridnya dalam segala aspek. Tidak kiralah daripada aspek pendidikan ataupun daripada aspek fizikal, moral, emosi dan sebagainya. Dan guru juga berperanan sebagai role model kepada rakan-rakan sekerjanya juga. Itu kalau dengan rakan sekerja. Tetapi apabila guru berada di dalam kelas, guru ini merupakan pembimbing kepada anak-anak muridnya untuk menjadi facilitator kepada anak-anak murid. Mungkin ada juga lah, macam kerja khusus pendidikan seni tu, macam zaman kemuran dulu untuk lakaran apa semua tu kan kemuran buat sendiri kan. Tapi selepas zaman kamu, tentu nasib kamu lah, cikgu paksa dulu. Selepas zaman kamu, cikgu cuba wujudkan satu light box. Light box tu adalah untuk trace setiap lakaran. Ambil gambar. Cikgu tarik minat dia, suruh dia lukis ke apa aktiviti itu berkaitan dengan apa yang dia minat. Contohnya musim World Cup kan, dah banyak tengok bola. So cikgu ambil contoh pasal bola, suruh dia tu lah. Kalau kita masuk sekolah rendah, kalau kita kena jadi macam umur mereka, kita kena faham lah. Masuk sekolah rendah, kita juga sekolah menengah ni, masuk sekolah rendah, takkan kita mau sama cara pengajaran kita dengan sekolah menengah kan. Karena dia sekarang kurangnya murid minat untuk menceburi bidang seni. Kenapa? Mereka anggap kalau saya pandai seni, saya mau jadi apa? Bukan saya boleh jadi arkitek. Kalau arkitek perlu pandai matematik. Dah lah, saya lemah matematik. Macam itulah. Dalam proses pengajaran pembelajaran, kalau di sekolah-sekolah pedalaman biasanya macam cikgu sekarang lah, guna laptop sendiri, lepas online, dia lebih kepada tengok YouTube tutorial apa semua, macam ketah dua,
lebih kepada kertas 2 lah. Dan kalau tajuk tajuk di tempat, tajuk-tajuk yang berkaitan dengan grafik, desain yang kita tak sebab bila kamu pergi sekolah nanti kamu akan menghadapi masalah ada sekolah tak ada printer, pasal kita beli printer sendiri. Bila pakai printer sendiri, kalau nak print 3 kelas, contohnya cikgu ajar 3 kelas, okey, satu murid tu 10 keping, so tak dapat lah. So cara dia kita buat tayang macam tu, kita tayang, lepas tu kita tayang contoh utamanya bab, sebab sekarang KSSM ada fotografi, bab fotografi di tempat, okey, di tempat. Budak-budak pedalaman mana pernah tengok kamera yang mahal-mahal tu. Jadi waktu tu lah kita tayangkan. Sebab yang TV tu biasanya blok data 5 lah kalau di sini. Okey. Kalau Bakal guru yang akan keluar nanti, dan kita kena lihat trend semasa. So kalau kita lihat kepada trend semasa, pembelajaran digital ataupun pendidikan digital ini sudah menjadi satu keperluan pada masa sekarang. Okay? Kalau kita perhatikan anak-anak murid sekarang kan, kalau kamu pergi buat pemerhatian ke sekolah, mungkin kamu ada buat kajian dan sebagainya, ataupun kita melihat adik-adik kamu ataupun anak saudara, mereka ni sudah advance, sudah ke hadapan. Maksud saya dekat sini mereka belajar menggunakan telefon dan sebagainya. Tambah-tambah lagi sebelum ni kita kena COVID kan. Sebagaimana kaedah kita belajar dalam COVID. Sekarang pun tak payah dah nak buat interview bersemuka, guna je Google Meet. Ini merupakan salah satu trend digital dalam dunia kita sekarang, termasuklah dalam bidang pendidikan. Jadi macam cikgu dulu, bagaimana pada masa itu mana ada Google Meet dan sebagainya, bagaimana cikgu mengaplikasikan ICT dalam pembelajaran cikgu adalah menggunakan proses pengajaran pembelajaran yang bukan dalam bentuk chalk and talk sahajalah. Cikgu gunakan video-video tayangan. Cikgu menggunakan persembahan dalam bentuk PowerPoint untuk mengajar, menggunakan iPad, yang mana iPad tersebut murid-murid boleh explore dia punya maklumat dan sebagainya. Dan juga kalau masa sekarang pun, kalau cikgu merupakan seorang masih lagi bertugas di sekolah, pastinya saya akan menggunakan medium-medium seperti ini. Contohnya guna Google Meet. Kalau buat kelas tambahan, guna Google Meet. So mengurangkan pergerakan murid nak kena pergi sekolah dan sebagainya kan. Tetapi tengoklah kepada keadaan tempat itu. Okay? Kalau di daerah pedalaman mungkin sukarlah untuk kita melaksanakan seperti itu. Tapi kalau di kawasan bandar, benda itu mungkin tidak mudah untuk dilaksanakan. So sebagai guru, kamu kena lihat keperluan tempat, keperluan anak murid bagaimana. Okey, dan digital ni banyaklah. So kalau saya percaya kamu sekarang mungkin tahu apakah aplikasi ataupun apps untuk mengajar, apps aktiviti untuk buat dalam kelas. Dulu kita tulis dekat atas kertas, tapi sekarang tak perlu, tulis dia secara online. Murid-murid boleh jawab soalan, boleh bagi respon dan sebagainya. Itu adalah antara perkara-perkara bagaimana kita boleh menggunakan ICT ni dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Untuk subjek PhD, okay, perlukan contohnya bab-bab yang fotografi macam tu, okay, perlu ada inovasi lah, memandangkan kalau berada di sekolah, itu utamanya sekolah yang buat asrama pedalaman, mana berdapat kamera, budak pun tak ada bawa handphone, kalau bawa pun curi-curi, itu adalah, okay, lebih kepada itu
itulah. Kemudian Terus melambak dekat belakang sisa makanan. Jadi kan nak biar saja sisa makanan tu kan, kita boleh buat something. Apa yang kita belajar dalam kelas tu, kita boleh create something dengan sisa makanan itu. Untuk dihasilkan baja ke kan. Dekat lama dulu ada apa subjek tanaman makanan, bercucuk tanam dekat belakang MPV, bangunan MPV tu. Jadi boleh, kita boleh baca, kita buat baca yang natural semula jadi. Itu mungkin adalah contoh-contoh cadangan penambahbaikan yang cikgu nak buat sekiranya cikgu diberikan peluang lagi untuk membuat inovasi dalam subjek cikgu. jiwa kamu kena kental, jangan sikit-sikit. Contohlah pentadbir ada marah sedikit, tegur apa semua, terus down, terus ada rasa saya memberontak. tak nak jadi cikgu. Kenapa saya jadi cikgu? Ada marah. Jangan begitu. Okey? Laluan sudah betul. Cuma kita perlu perbetulkan dia lagi untuk kuatkan mental. Satu mental, kemudian sediakan fizikal juga. Jangan lemah. Kena siapkan diri dengan pengetahuan bagaimana untuk berkreativiti dalam pengajaran kamu sebagai seorang guru nanti. Okey, macam cikgu dah banyak sekali bercakap tadi kan, kalaulah kamu ini dipostingkan ataupun ditempatkan di bandar, bagaimana kaedah yang sesuai untuk kamu gunakan untuk mengajar kan. Contohlah kalau budak-budak bandar tu dia sangat power dalam digital, cikgu kena lebih ke depan, betul? Cikgu tak boleh. Okay, thank you. Sampai di sini saja. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Okay, bye. Okay.